Jadi Presiden kita dibagi mandat oleh rakan-rakan Amanah dan DAP. Jadi kalau ada yang bertanya, kita mengaku rundingan ada, tapi tidak rasmi. Dan Datuk Seri Anwar memang dibagi tanggungjawab itu untuk kita ambil balik mandat rakyat. Kita di bawah, kita mesti beri kepercayaan dan keyakinan kepada Presiden kita. Dan kita di peringkat cabang dan ranting, kalau kita betul-betul menyokong perjuangan Presiden, kita buat kerja kita di sini. Presiden biarkan kerja dia, kita buat kerja kita. Jangan kita pula nak buat kerja Presiden. Tu yang rajin bertengkar kedai kopi dengan JKK pasal itulah. Sebab kita pun nak buat kerja Presiden. Kita buat kerja kita. Kerja kita mudah. Tambah anggota, tubuh ranting. Itu saja. Jadi supaya kalau takdir Allah berjaya, Presiden kita naik, sekuang kita di bawah dah kuat. Jangan dia naik Perdana Menteri tapi kita di bawah akak tak kuat. Sebab itu saya harap kita di bawah, kita akan terus usaha memperkuatkan parti. Jika sekiranya rundingan tidak berjaya, kita bersedia menghadapi pilihan raya ke-15. Dan kali ini saya dah berbincang dengan, kebetulan YB Asrul juga adalah pengarah pilihan raya negeri. Saya dah berbincang, kita akan buat persiapan untuk semua DUN dalam negeri Perlis. Sama ada kita bertanding bersendirian atau bersama rakan-rakan pakatan yang lain, kita bersedia, terutama di sudut jentera, untuk ke-15 DUN. Okey, lagi sekali lah saya ucap tahniah pada semua anggota yang boleh hadir pada hari ini. Dan saya harap kita akan dapat bermesyuarat dengan baik bagi membuktikan tanggungjawab, bagi melaksanakan tanggungjawab kita sebagai anggota parti. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immah wa naj'alahumul warithin. Dan kami ingin memberikan anugerah kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi ini, menjadikan mereka para pemimpin dan menjadikan mereka sebagai para pewaris. Saudara pengurusi tetap, Ketua Cabang, Saudara Amran yang merangkap pengurusi MPN Negeri Perlis, sahabat lama saya, Saudara Mani Vanen, Setiausaha MPN pun hadir, mewakili MPN, Saudara Bendahari kita pun ada ni, Menteri Kewangan ni tahu, kita ada Menteri Kewangan di Perlis. Seluruh JK Cabang Padang Besar, Ketua dan seluruh jawatankuasa wanita Cabang Padang Besar, Ketua dan seluruh jawatankuasa AMK Cabang Padang Besar dan para anggota keadilan di Padang Besar yang saya raikan sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Pada mulanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana kita pagi ini kita dapat berkumpul. Saya kira Cabang Padang Besar antara cabang yang awal melaksanakan agenda penting parti selepas pembukaan sikit dalam, walaupun kita masih darurat kononnya, dibuka ruang untuk mesyuarat. Jadi saya kira paling awal dah di Perlis pun nombor 1 lah kan, nombor 1. Dan saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih atas jemputan daripada Cabang Padang Besar untuk saya merasmikan MATC Padang Besar pada tahun ini. Ini ada mesyuarat untuk 2020 kan. Kalau di segi tanggungjawab saya tu sebagai untuk Ketua Sekretariat JPRN, Jawatankuasa Pilihan Raya Negeri,
yang mana parti kebetulan baru-baru ni juga saya bersama pengurusi kita hadir ke satu latihan TOT untuk induksi anggota parti di Port Dickson. Saya kira dalam 2 minggu yang lepas. Memang parti Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri memberi pengarahan supaya di peringkat bawah kita teruskan kerja untuk move dia untuk menghadapi pilihan raya. Dari segi peralihan kuasa dan sebagainya itu serah kepada beliau dan juga kepimpinan-kepimpinan utama yang akan menguruskannya. Jadi kita di bawah kita fokus kepada untuk dari segi gerak kerja pilihan raya. Dan di peringkat bila kita sembang-sembang dengan pelbagai segmen termasuk polis dan parti-parti yang lain, jangkaannya tu dari segi parti kita pun menjangkakan, JPRP menjangkakan bulan 6 untuk pilihan raya. Dan kalau kita sembang-sembang tu dia antara bulan 6 sampai ke bulan 8 lah. Sebelum bulan 8. Sebab bulan 8 kita ada yang kata undi 18. Undi 18 tu akan dilaksanakan pada bulan 8. Kita tengok PPBM khususnya rakyat yatim sendiri telah bagi macam susah sangatlah nak buat undi 18 tu. Jadi memang mereka takut sebab jangkaannya 3 ke 4 juta pengundi baru akan terdaftar secara automatik apabila undi 18 dilaksanakan. Kalau di Negeri Perlis ni kita telah ubah. Negeri Perlis adalah negeri kedua di Malaysia yang telah mengubah undang-undang tubuh kerajaan negeri, iaitu untuk kita nak tally dengan undi 18 tu, iaitu dari segi calon. Sebab dia bila di peringkat pusat tu dia hanya untuk calon di peringkat pusat dan juga pengundi. Tetapi kalau untuk kita tally tu dia perlu ubah sekali di peringkat negeri untuk calon DUN 18. Perlis dah saya jangkakan dah diwartakan sebab kita dah ubah pada bulan sidang pertengahan tahun lepas. Sebelum sidang pertengahan tahun lepas. Dan kita pun turut menyokong sebab dia selaras dengan apa yang kita ubah di peringkat federal. Negeri pertama yang telah mengubah adalah undang-undang tubuh kerajaan negeri adalah Sabah. Perlis nombor 2, saya ingat nombor 3 Pahang kot. Lepas tu banyak negeri yang tak ubah lagi. Jadi kalau pilihan raya berlaku dalam masa terdekat ni, negeri-negeri yang tak ubah lagi tu, calon di peringkat DUN tu dia masih kekal 21 lah. Tapi macam di Perlis ni kita boleh highlight lah untuk tu satu sokongan untuk anak muda. Kita pun sokong kata kita dah ubah untuk 18 tahun ke atas boleh menjadi calon DUN. Kalau dikira perkembangan parti di Negeri Perlis ni, ketua cabang Saudara Amran adalah antara sahabat lama saya, sama dengan Saudara Ahyang pun orang lama, Saudara Mani. Kita menggerakkan ni, kalau saya ingat kita mula aktif tu pada ketika memang zaman orang kata parti yang paling drop, iaitu pada tahun 2004. Jadi bagaimana kita dapat merasai kesusahan, betapa sukarnya Perlis ni sebagai kategori negeri melebat untuk kita menang. Akhirnya pada 2000, dan kita lambat lah dapat, mana kita pun negeri paling utara dan kita yang terakhir sekali dapat kursi. Negeri yang berjaya pecah teluk pada 2013 itu melalui saudara Chamingkai. Dan akhirnya satu sejarah pada saya yang perlu dibanggakan oleh anggota parti di Negeri Perlis ni. Sebab kita daripada satu kursi Indra Kaingan, akhirnya satu pilihan raya yang akan datang tu kita berjaya mendapat satu parlimen, kangak dan juga 3 kursi dalam tu. Dan saya merasakan bahawa Kayang pun sebenarnya kita ada ni, tetapi ada masalah dengan teknikal, kita kelemahan di segi pacar dan sebagainya ni. Sebab kalau kita tengok dari isu Borang 14, saya jangkakan sepatutnya 2 saluran tu kalau kita betul-betul jaga, kita ada pacar yang betul-betul terlatih, kita tidak mustahil kita menang. Sebab awal tu kalau saudara-saudari ikuti result pada malam tu pun ada duk kata menang Kayang kan, tiba-tiba dia lambat dia 300 ubah keputusan terbalik jadi kepada kalah. Dia 2 saluran saja yang diganggu tu. Dan benda itu juga berlaku kalau ada di kalangan saudara-saudari terlibat dalam JPRN. JPRN saya selalu share ini sebab ada anggota sekali. Saya nak highlight dari segi orang kata kepentingan pacar tu. Kita akan ada TOT. Tapi alhamdulillah tahniah kepada Padang Besar. Semua cukup peserta 55 DUN jadi kalau boleh, kalau ada yang nak tambah lagi jadi pelatih lagi, saya alu-alukan seramai mungkin.
sebab kita nak bagi ruang kali ni persediaan kita tu lebih rapi. Tapi satu kebimbangan saya tu sebab tempohnya agak pendek. Hanya beberapa bulan berbanding dulu kita hampir 2 tahun. Yang mana kita nak tunjuk bahawa di Perlis kita berjaya. Perlis telah membuktikan kita dapat sokongan Melayu, iaitu kursi, untuk makluman saudara-saudari, kursi Parlimen Kangap. Kursi Parlimen Kangap adalah kursi majoriti Melayu, iaitu 81% majoriti Melayu, yang mana kursi majoriti Melayu paling tinggi dalam 49 kursi yang keadilan tadi. Kangap lah yang paling banyak sekali, paling ramai penghuni Melayu. Mana kita Perlis buktikan kita dapat sokongan Melayu 81%. Dan yang mana yang lagi adalah Senar lah. Kalau Dun Senar 86% Melayu. Kita alhamdulillah rakyat beri mandat kepada kita berjaya ni. Dan saya difahamkan daripada beberapa orang pimpinan Senar orang kata kita punya performance di Senar pada PRU 14 tempoh hari telah dijadikan sebagai satu di study sebagai satu case study kepada parti tentang bagaimana kita berjaya meraih sokongan Melayu. Dan yang ni kalau tak silap saya pada retreat di Port Dickson 2 tahun lepas, saya diberitahu oleh YB Chamingkai sebab dia terlibat dalam unit data JPRP. Dimaklumkan Senar menjadi satu case study kepada parti. Sepanjang sejarah demokrasi moden kita sejak merdeka, Dato' On sendiri, arwah Dato' On, tokoh-tokoh yang besar termasuk Tengku Razali yang antara yang terakhir, cuba untuk buat parti pelbagai kaum, tetapi gagal. Macam mana yang sama ada parti tu dah tak ada dah ni, tak dengar dah terkubur dengan sendirinya, ataupun jadi macam gerakan parti pelbagai kaum, tetapi memang orang nampak macam pengganti alternatif kepada MCA walaupun dia buka benda ni. Dan ini sendiri kalau saya tak silap diakui kejayaan parti keadilan ni oleh Tengku Razali sendiri, yang mana beliau gagal untuk kita nak sustain parti pelbagai kaum ni. Satu kejayaan kita, parti pelbagai kaum kita berjaya bertahan lebih pada 20 tahun. Yang kedua, kita betul-betul tunjuk memang kita tidak ada istilah ahli anggota. Kalau macam setengah parti tu anggota bersekutu apa semua kan. Ini tak ada. Parti kita, anggota kita semua sama aja ni kan. Malah siapa-siapa pun daripada kaum mana pun boleh mencabar Saudara Anwar sebagai presiden. Yang kedua, dari segi menyatu padukan parti-parti, yang mana ini diakui juga oleh kejayaan kita oleh Tengku Razali. Saudara Anwar berjaya menyatukan parti-parti oposisi yang mana beliau gagal. Angkatan Perpaduan Ummah pada ketika itu, Semangat 46 Tengku Razali, dia terpaksa buat dua coalition parti yang berbeza. Satu, Angkatan Perpaduan Ummah Semangat 46 bersama dengan PAS, Hamim Berjasa. Satu lagi, Gagasan Rakyat bersama dengan DAP. Tetapi kita alhamdulillah kita berjaya, dan kita menunjukkan kesetiaan kita, setia kawan kita, sehingga ke saat ini kita menunjukkan setia kawan kita. Bukan kita yang keluar PAS. Kalau contoh PAS yang keluar daripada kita, bukan kita yang tendang PAS macam mana PAS kena dengan UMNO dulu pada tahun 70-an. Dasar ekonomi Parti Keadilan, yang mana saya ingat saya tahun 2004 Saudara Anwar selepas pembebasan beliau daripada penjara, pada ketika tu kita hanya satu kursi, yang mana kami pun aktif betul-betul itu tahun 2004 lah, selepas kalah pilihan raya tu. Saya ingat di Kongres di Penang pada tahun tu, Saudara Anwar menggagaskan gagasan ekonomi Malaysia, yang mana itu kita perlu wawarkan balik bagaimana itu satu memang radikal, sebab daripada dia lari jauh daripada DEB, khususnya dari segi orang kata penekanan kepada mana-mana segmen dalam masyarakat. Mana DAB kita semua tahu kepada Melayu dan Bumiputera, kononnya nak bagi target 30% kekayaan ekonomi, kek diagihkan adil kepada Melayu. Tetapi sampai akhirnya pun saya ingat saya 19% je yang kita berjaya dapat capai, 19%, dan itu pun dibantu oleh GLC
seperti TNB, tabung haji yang mana itu GLC yang mendapat 19% tu. Apabila Saudara Anwar daripada kita satu kursi, Saudara gagaskan gagasan ekonomi Malaysia yang mana ini bertitik tolak, tidak jauh beza daripada apa yang Saudara Anwar dah gagaskan semasa beliau dalam kerajaan lagi, melalui buku Gelombang Kebangkitan Asia. Itu oleh Saudara Anwar. Nanti saya harap semua kena ada orang anggota kena hazam buku ni. Saya pun buat dapat baru-baru ni di Port Dickson. Depa duk cetak balik. Yang mana Saudara Anwar gagaskan dari segi ekonomi, dasar ekonomi adalah gagasan ekonomi manusiawi. Kita bela kemiskinan, pembelaan kemiskinan ni di desa dan di kota tanpa mengambil kira kaum. Ekonomi berlandaskan keperluan dan tidak lagi menekankan kepada mana-mana kaum. Siapa saja anak Malaysia yang dikategorikan sebagai melarat harus dibela. Tentunya majoriti adalah masih Melayu. Dan parti kita terus komited kepada agenda reformasi, yang mana yang ni lah sebenarnya yang kita semua pulun untuk Saudara Anwar jadi Perdana Menteri ni, untuk kita nak mengangkat agenda reformasi ni. Yang mana kita pilihan raya 14 kita diberi mandat, tetapi kita telah dikhianati. Kita tidak sempat untuk melaksanakan agenda reformasi, walaupun ada sedikit sebanyak permulaan dah berjaya buat, tetapi terutamanya dari segi reformasi sistem, reformasi institusi ni yang paling penting. Yang kita tengok SPRM-nya, mahkamahnya, parti beri mandat kepada saya. Jadi bila kita lalui sepanjang lebih kurang 2 tahun ni, kita nampak pelbagai banyaknya potensi yang ada di Perlis ni. Potensi untuk kita membangun negeri yang maju. Kita ada potensi-potensi itu. Kita tengok bukit ni, Banjaran Nakawan kita yang masih dara. Kalau di belah darat ni, kawasan yang bawah saliran JPS ni, yang lebih subur, faktor cuacanya yang dikatakan iklim Katulpika, gabungan antara Khatulistiwa dengan tropika, yang mana tu yang kita dapat harum maneh yang terbaik. Negeri lain cuba tanam dapat buah tapi tidak harum, hanya manis saja. Ketum kita, satu produk yang kontroversi kan, ketum, yang mana Perlis, saya difahamkan, itulah saya minta dalam sidang DUN Disember yang lepas, sidang DUN Belanjawan, saya minta supaya di ni pihak universiti dan sebagainya, sebab saya duk dengar kata Perlis kualiti ketum ni yang terbaik di dunia adalah di Perlis. Jadi saya tengok kebanyakannya sekarang ni beberapa tahun ni hanya retorik ya. Kononnya penyalahgunaan ketum dan sebagainya ni, dah kena memerangi ketum, tetapi benda tu sama aja. Penyeludupannya, yang dari segi penyalahgunaan itu sama aja, tidak ada satu yang kukuh. Daripada itu saya nampak ini sepatutnya dijadikan satu potensi yang perlu digarap oleh kerajaan negeri khususnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negeri Perlis ni, dan dalam masa yang sama akan meningkatkan pendapatan rakyat. Boleh jamin kepada rakyat, kalau rakyat beri mandat bagi kita majoriti untuk dalam PRU 15, apa yang kita nak buat untuk perubahan, satu perubahan drastik pada ekonomi negeri Perlis ni, tanya ketum. Dan apabila kita komersialkan ketum, dengan dalam masa yang sama dia akan barulah ada, dipanggil legislation, akan dibentuk di segi dia punya undang-undangnya akan diketatkan dan sebagainya. Dan peladang-peladang ketum ni tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi apa semua ni, maknanya dia boleh didaftarkan secara ni peladang-peladang komersial, ketum komersial. Dan kerajaan negeri buka cari inisiatif dana daripada pusat untuk bangunkan anak syarikat kerajaan ni, bangunkan kilang-kilang di sini ni yang produce untuk menghasilkan produk-produk daripada ketum dan sebagainya. Jadi kita ada lagi tanaman komersial lain yang mungkin kita boleh pertimbangkan, macam ham dan sebagainya kan. Sebab saya difahamkan Perlis pun kalau ni nampak ada potensi. Gagasannya saya duk bincang dengan pengurusi MPN, kita komersialkan ketum, kita ada kilang. Kilang ni maknanya dia lebih ada kawalan tu yang lebih ni. Dari segi penyalahgunaan memang kita tidak kompromi, kita itu kena jalan, pihak penguatkuasa kena jalan, tetapi dia lebih ni dari segi kerajaan negeri punya hasil. Contohnya saya ada sebut sikit dari sidang yang lepas bahawa apabila peladang-peladang ni, kita ada satu dipanggil tanah pertanian.
tanah pertanian ni antara yang cukai paling rendah. Ni hasil kerajaan negeri ni tak banyak. Antaranya ada cukai tanah lah. Jadi bayangkan apabila kita ni peladang ni, dia pun tak perlu takut, dia komersial, dia boleh perluaskan lagi. Kita boleh kaji dari segi cukai. Mana cukai kepada tanah sawah kekalkan, tetapi untuk yang mana berubah sektor kepada ketum ni, kita boleh pertingkatkan cukai tanah. Ini dengan secara directnya kerajaan negeri boleh dapat hasil. Dan indirectly itu yang saya kata melalui industri yang dibangunkan oleh anak syarikat kerajaan negeri. Dan saya yakin kita akan mendapat pelaburan daripada pihak pelabur-pelabur asing untuk melabur ke Perlis. Dan dengan sendirinya bila wujud kilang-kilang, dia akan ada limpahan ekonomi, spill over effect dari segi peluang-peluang ekonomi yang baru. Tidaklah kita hanya mengharapkan kalau contohnya dari segi kontrak, tender dan sebagainya, hanya tender kerajaan. Jadi ada tender di pihak swasta untuk yang maintenance dan sebagainya. Dan dengan sendirinya menyelesaikan masalah sedikit sebanyak, kita tunjuk kita boleh menyelesaikan masalah yang antara yang parah di Perlis ni adalah peluang pekerjaan kepada anak-anak muda kita khususnya. Sebab kita nak kena menang di Padang Besar. Kategori sebab kita dah menang di Kangak, kita kena usaha, kena kekalkan kemenangan. Dan yang kedua bagi saya adalah Padang Besar. Arau, sorry ya, apa nama saudara Mani, Arau bukanlah tak mau menang, tapi nombor 3 lah. Padang Besar nombor ni, sebab Padang Besar lebih potensi dari segi ni kan. Mana Arau dalam list juga, Pau, terutama Pau. Ni Padang Besar yang mana kita perlu dapat berapa kursi DUN dalam ni, dan juga parlimen kita kena menang. Dan Arau khususnya si Pampat, Pau, yang mana yang kita perlu kita sikit lagi nak ganjak kan. Dari segi itu ni 100 ya, kalau sama no, apa titik tinggi dengan Pau. Kali ini mungkin kita ada satu sepanjang 20 lebih pada 20 tahun perjuangan parti di Perlis. Kita kata kita nak menguasai kerajaan, kita kemukakan manifesto pilihan raya untuk negeri Perlis. Yang federal tu memang ada dah, tetapi negeri Perlis apa yang kita nak buat? Gagasan kita itu tunjuk pada rakyat dari segi apa kata dasar. Yang lebih ni kita anti rasuah dan sebagainya, penyelewengan. Kita kawal di segitu, barulah pelaburan yang mana ada industri besar yang nak masuk di Perlis lama dah, bertahun 90-an lagi kita dengar cerita tu. Tetapi apabila tidak ada unsur-unsur yang tidak amanahnya nak menyeleweng, lepas tu orang kata nak makan kod tepi dan sebagainya, akhirnya pelaburan tu, pelabur mana yang nak berniaga kalau terpaksa dia margin dia keuntungan terpaksa kurang. Antaranya yang mana saudara-saudari kalau pi ke Hanyai, iaitu yang saya paling ingat. Saya akan ingat sampai ke akhir nyawa yang, dan saya geram sebab itu peluang pekerjaan dihasilkan daripada tu adalah 500 peluang pekerjaan nak buka di Kuala Perlis, yang mana akibat dasar flip-flop hanky-panky yang ada ni tidak jadi buat di Perlis, akhirnya buat di sebelum nak sampai Hanyai tu. Ada sampai lah ni ada lagi kilang tu. Jadi itu antara yang saya nak sentuh, maknanya kita kekuatan yang kita ada, peluang kita insya-Allah ada. Kita perlu kerja buat ni yang kita nak kena mula dah di segi ni. Tentang peralihan berlaku tak berlaku itu serah, maknanya dia bagi saya walaupun tak berlaku sekalipun, tetapi depa tak boleh pergi mana dah. Akhirnya depa terpaksa bertempuh dengan pilihan raya, yang mana dah ni kalau kita tengok survey pun kita boleh tengok dah dengan demand 10,000 compound dan sebagainya kan. Ini kalau ada kawan-kawan kita yang kena, tolong bagi tahu mereka keadilan akan fight untuk ni. Kita ada dari segi AMK, Angkatan Muda Keadilan Pusat di bawah YB Akmal telah Biro Guaman dia telah activate pasukan peguam bela untuk membantu kes-kes yang mana yang kena compound PKP 10,000 tu. Yang ni bagi tahu, kalau ni dalam page saya pun saya ada share tentang ni, saya bubuh di atas lah ni. Dan ini antara yang kita nak kena tunjuk kepada rakyat, bahawa kita agenda kepedulian kepada rakyat tu kita nombor 1. Apa-apa masalah kita turun ni, dan walaupun Padang Besar belum mencapai kemenangan lagi, insya-Allah akan dapat lepas ni. Saya buka ruang seluruhnya, gunakanlah saya sebagai wakil rakyat, yang mana dari segi permasalahan panjangkan untuk saya fight. Saya boleh fight sama ada, walaupun lah ni sidang tak buka, tapi saya nak usahakan, saya nak bertemu dengan pengurusi MPN kan, nak bertemu dengan Yang Amat Menteri Besar Negeri Perlis. Antaranya kita nak
nak gesar supaya kena cari jalan, guna mekanisme, guna otak tu. Dah kata tak boleh buka sidang, tetapi takkan nak biar permasalahan rakyat beberapa bulan ni buat dalam cari mekanisme jalan. Alhamdulillah, saya puji Perak yang mana Menteri Besar sendiri bagi positif nak cari apa ni alternatif mekanisme dia tu, buat di hotel dan sebagainya, supaya permasalahan rakyat tu akhirnya kita dapat bincang betul bersama wakil rakyat untuk mencari jalan menyelesaikan permasalahan yang berlaku di kalangan rakyat. Ini insya-Allah dalam masa dekat kita cuba akan bertemu dengan pihak Menteri Besar ni boleh. Kadang-kadang kita nak tengok apa orang kata kejayaan yang ada dah, success story dah. Kalau success story dah Malaysia ni, sebab kita dapat SAT dan bukan kita yang lead, kita tak nampak success story itu lagi, dan dari segi pengekalan dan sebagainya, dia success story bagi saya adalah kita boleh tengok parti sahabat kita. Kalau di Turki, parti AKP di bawah Recep Tayyip Erdogan, yang mana rakan sahabat baik kepada saudara Anwar, ini parti AKP menang, memang kejutan bagi saya. Sebab sebelum ni sejarah demokrasi moden Turki, dia dalam pilihan raya yang parti yang menang tu, dia sepanjang sejarah sebelum AKP berjaya menang pada tahun 2003, sebelum tu parti-parti terpaksa kena cari coalition, bentuk coalition dengan parti-parti lain. Tetapi alhamdulillah sejak 2003 Erdogan menang dan dia berjaya bertahan sampailah ke hari ni. Berapa? Dekat 20 tahun? 2 tahun lagi 20 tahun. Kekal macam ni, dia tak pernah kalah. Macam mana Turki AKP berjaya kekalkan penguasaan ini? Turki dia ada sistem ranting macam kita juga. Di sana SPR di Turki, dia sistem dia sama, dia ada saluran-saluran pilihan raya, yang mana satu saluran Turki dia hadkan kepada 250 orang pengundi. AKP Turki berjaya mewujudkan ranting di setiap saluran. Bayangkan saluran tu, dia ranting dia kata 9 orang je, tak ramai 9 orang, tetapi 9 orang ni adalah aktivis yang mana dia adalah pendanaan dari segi dengan parti dia ada ni. Mana mekanisme dia bukan wakil rakyat, dia ada wakil rakyat, tetapi ini makna di peringkat grassroots ni, parti membantu untuk mengekalkan kemenangan tu. Servis apa dia buat tu dengan 200, depa ada database semua. 250 orang pengundi ni, ranting 9 orang ni, dia ada database dia. Duk mana, nombor telefon berapa, apa kebajikan 250 orang ni. Lepas tu permasalahan dan sebagainya ditackle oleh ranting AKP di saluran tu. Itu antara orang kata rahsia dia ni. Kita insya-Allah kita usaha ke arah mewujudkan sampai ke arah tu. Mana satu lagi akhirnya saya nak share dengan saudara-saudari betapa kita boleh bagi tahu kepada kawan-kawan yang belum menyokong kita dan sebagainya di Perlis ni, bahawa saudara Anwar mendapat kepercayaan dunia dari segi pelabur dan sebagainya ni. Ini terbukti pada ketika ekonomi pandemik tahun 2020. Datuk saudara Anwar adalah ahli parlimen Port Dickson di Negeri Sembilan, dan dengan kedatangan beliau ke Negeri Sembilan tu telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang agak mendadak bagi saya. Pada tahun pandemik 2020, Negeri Sembilan telah mencatatkan mendapat pelaburan yang dah approve 7.9 bilion ringgit. Yang mana esko pelaburan yang saya temui Datuk Dr. Rafi'i ketika pergi lawatan ke PD baru ni, saya ada buat kunjungan kepada dia. Dia beritahu sebelum ni saya dah ingat Tok Mat ni hebat. Dulu ni masa Tok Mat hanya 1 bilion ataupun tak sampai 2 bilion, 1 bilion plus je pelaburan setiap tahun. Mana ini daripada 7.9 bilion tu 3 bilion lebih adalah pelaburan asing. Ini yang saya kata international confidence yang ada pada Datuk Seri Anwar. Dalam masa yang sama yang kita tengok ni, hampir 60% dana asing keluar daripada Malaysia kan, yang mana dicatatkan lah ni Toyota semua lari pergi Indonesia. Jadi itu sedikit sebanyak yang saya nak kongsi dengan saudara-saudari. Terima kasih sekali lagi kepada ketua cabang dan juga seluruh kepimpinan dan anggota di cabang Padang Besar yang telah sudi untuk menjemput saya. Sedikit sesi perkongsian, kita sama-sama berkongsi. Saya sekali lagi ucap tahniah kepada cabang Padang Besar yang telah berjaya menjadi cabang pertama di Perlis yang melaksanakan MATC bagi tahun 2020. Saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan ini merasmikan MATC cabang Padang Besar bagi tahun 2020. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Reformasi. 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 Lawan. Menang. Menang pun Datuk Seri Anwar yang kena jadi Perdana Menteri. Reformasi. 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 Alhamdulillah, cabang Padang Besar baru saja selesai mengadakan mesyuarat agung tahunan cabang bagi tahun 2020. Dan saya berpuas hati kehadiran seramai lebih kurang 57 orang, dan di Perlis cabang Padang Besar yang pertama mengadakan mesyuarat agung tahunan cabang bagi tahun 2020. Dan kita pun telah putuskan tadi dalam mesyuarat beberapa usul, dan satu usul akan kita bawa ke pusat lah. Usul tersebut ialah cabang Padang Besar menolak sebarang kerjasama Parti Keadilan Rakyat dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan lagi selain daripada itu, kita juga dah putuskan dalam mesyuarat hari ini dapat persetujuan daripada rakan-rakan bahawa kita akan tambah keanggotaan dan juga bilangan ranting-ranting yang akan kita tubuhkan di cabang Padang Besar. Okey, untuk persiapan untuk PRU15, kalau di peringkat negeri Perlis lah, saya telah mengarahkan pengarah JPRN untuk membuat persiapan di kesemua 3 parlimen dan 15 DUN. Dan alhamdulillah, dalam pengetahuan saya bahawa ke-15 DUN tersebut kita telah wujudkan jentera DUN dan juga jentera di peringkat daerah mengundi. InsyaAllah saya yakin selain daripada 3 kursi yang kita dah menang, 3 DUN dan 1 parlimen, kita yakin akan dapat menambah bilangan kursi DUN di negeri Perlis. Lawan! Tetap! Lawan! Saya Muhammad Kenusan Sahabudin bin Husin. Nama glamour saya orang panggil Botak. Dulu saya main pasukan Polis, pasukan MPPJ, My Team, Joy FC dan Federal United, dan jadi kapten pasukan Malaysia. Sekarang ni saya tinggal di Kelangak. Saya baru selesai mesyuarat agung cabang MATC. Semua ni berjalan dengan lancar, dan saya mengharapkan semua rakyat menjadi ahli keadilan rakyat, dan sama-sama kita sokong Presiden kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya sebenarnya dah ikut lama dah Presiden parti kita ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya berpolitik dah, saya ikut lama dah. Lepas tu saya melibatkan dengan bola, dengan bola sepak ni. Saya sibuk sikit lah. Betul, baru ni dan sebelum ni saya jadi ahli lah, dan baru ni saya dekatkan lagi diri saya dengan parti bersama pengurusi Saudara Amran, dan kita nak berjuang lah, nak berjuang untuk Parti Keadilan Rakyat ni, dan nak berjuang untuk Presiden kita Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri yang ke-9. Lawan sampai menang. Reformasi. Reformasi. Lawan! Tetap. Lawan! Lawan sampai menang.